Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu sekali lagi kita dalam sesi Kultum yang dianjurkan oleh gathering kita. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kali ini saya bertemu anda semua di kala masing-masing dalam musim peperiksaan, sama ada midterm ataupun ada projek atau assignment. Dan itu adalah lumrah bagi seorang pelajar. Ada kelasnya, ada tutorial, ada sesi perbincangan bersama kumpulan, sesi study, assignment dan kerja-kerja sekolah. Jadi mereka tidak persoalkan sekiranya seorang pelajar itu melaksanakan perkara itu. Hari ini saya ingin berbicara mengenai sesuatu yang penting untuk pelajar dan juga sebagai individu dalam masyarakat. Kita semua tahu bahawa seorang manusia itu ada tugas yang diberikan oleh Allah SWT di atas muka bumi ini, iaitu sebagai ibadah dan juga melaksanakan tugas sebagai khalifah. Jadi perlu untuk kita memastikan bahawa kehidupan kita berpusing sekitar definisi ibadah itu, iaitu kita melaksanakan segala sesuatu dalam aktiviti harian kita yang berdasarkan apa yang Allah perintahkan dengan melaksanakan suruhannya dan meninggalkan larangan Allah SWT. Jadi hari ini saya ingin memberi sebuah cerita, kisah tentang 3 orang yang sedang membina sebuah sekolah. Lalu ada seorang pelawat tiba di sekolah tersebut yang masih di fasa permulaan, bertanya kepada salah seorang pekerja, apa yang tuan sedang bina? Pekerja pertama mengatakan, tak nampak ke saya sedang sapu simen, menyusun batu-bata. Oh, lalu bertanya pada orang kedua, pada pekerja kedua, apa yang tuan sedang bina? Pekerja kedua mengatakan, saya sedang bina sebuah sekolah. Tak nampak ke ni bangunan sekolah, nanti ada kolam di sini, ni pejabat, ni bilik darjah, ni makmal, ni padang dan sekian. Lalu pelawat tersebut bertanya pada orang ketiga, apa yang tuan sedang bina? Lalu pekerja ketiga ni dengan penuh rendah diri dan penuh keyakinan mengatakan, saya sedang bina sebuah umat, yang mana bila sekolah ni terbina akan mendidik para pelajar dan seterusnya para pelajar tersebut akan berbakti pada masyarakat, menghasilkan idea-idea baru dalam masyarakat dan juga menginovasi sejarah. Dan akhirnya nanti, satu masa nanti insya-Allah akan terbina sebuah umat dan tamadun hasil daripada saya membina sebuah sekolah ini. Jadi kenapa saya berikan kisah ini? Iaitu saya ingin mengajak anda semua untuk tanam dalam diri masing-masing apa yang sedang kita lakukan itu adalah untuk sebuah cita-cita yang besar. Jangan hanya bermain di sekitar kepentingan peribadi ataupun sekitar isu-isu peribadi. Yakinlah dan usahakanlah supaya apa yang anda sedang lakukan, apa yang kita sama-sama lakukan ini adalah sebuah batu-bata dalam sebuah impian yang besar. Dan penting untuk kita mempunyai impian yang besar, cita-cita yang bukan sekadar hal-hal peribadi. Saya berikan lagi sebuah analogi. Mereka kata, berfikirlah, berimpianlah, bercita-citalah setinggi langit, lagi tinggi lagi bagus. Kerana sekiranya cita-cita tersebut tidak kesampaian dengan 100%, dan anda jatuh, dan ada awan yang akan menyelamatkan anda, ada awan yang akan menghalang anda daripada terus jatuh ke bawah. Itu adalah mengenai sebuah cita-cita. Kemudian setelah anda ada sebuah cita-cita yang besar dan sekiranya belum ada, masih belum terlambat untuk anda terus mengimpikan. Dalam masyarakat kita ada sebuah kisah yang popular, iaitu kisah Mak Jenin, yang kisahnya adalah beliau berangan-angan sehingga daripada nak jadi kaya, kemudian nak kahwin dengan puteri raja dan kemudian menjadi pemimpin tertinggi. Lalu jatuh ke bawah dan mati.
Jadi kita bawa ke satu sisi lain bahawa sebenarnya mungkin mak jenin tersebut telah mungkin dibunuh ataupun dihalang oleh seseorang yang tidak ingin beliau bercita-cita tinggi. Jadi setelah kita ada sebuah cita-cita, perlunya kita mengusahakan supaya kita mencapai cita-cita tersebut, iaitu satu kata kunci, iaitu usaha. Kerana sebuah cita-cita yang besar hanya mampu dicapai dengan usaha yang besar. Sebuah perubahan yang besar hanya boleh dicapai sekiranya kita bekerja dengan besar. Dan pasti ketika dalam kita sedang mengusahakan cita-cita kita itu, kita akan bertemu dengan halangan-halangan dan ujian. Dan Allah SWT memberi kita ujian bukan untuk melemahkan kita, tetapi adalah untuk menguatkan dan menyempurnakan diri kita sebagai manusia. Saya ambil contoh, sekiranya seorang itu kurang bersabar, pasti dalam kehidupan hariannya akan bertemu dengan perkara-perkara yang akan menguji kesabarannya. Sehinggalah beliau ni dapat bersabar di atas perkara tersebut, maka ujian itu telah selesai dan akan bertemu dengan ujian yang lebih tinggi dan lebih hebat. Allah akan menguji anda melalui titik-titik kelemahan anda. Tujuannya bukan untuk menjatuhkan anda, tapi adalah untuk menguatkan anda. Jadi semakin kita mendaki cita-cita kita, semakin kita berimpian dan bertemu dengan halang-halangan, semakin curam bukit tersebut, bukannya semakin anda lemah, tetapi anda sedang mengumpul potential energy untuk anda gunakan bila cita-cita tersebut kesampaian. Dan di samping kita berusaha, itu adalah daripada kita. Jangan lupa bahawa ada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengizinkan dan telah mengatur segalanya. Jadi pentingnya doa. Dan mudah-mudahan bila anda ada cita-cita yang besar, usaha anda pun selari dengan cita-cita anda, dan insya-Allah tunggulah masa yang akan datang ketika anda menuai hasil-hasil kejayaan yang telah Allah izinkan kepada kita semua. Mudah-mudahan sedikit nasihat ini, sedikit perkongsian ini dapat membuat anda semakin teguh, semakin berusaha dan tidak berputus asa dengan apa yang anda hadapi sekarang. Dan mudah-mudahan suatu masa nanti Allah SWT akan mengganjari anda semua dengan pahala dan ganjaran syurga. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.